kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama ruang dan peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, kita masuk dalam hadis yang ke-43, bab yang ke-23, berkaitan dengan timbangan amal soleh. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Tiga tempat manusia melupakan keluarganya. Ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat dzakartu an-nara fabakaitu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma laki ya Aisyatu qalat dzakartu an-nara fabakaitu fahal tazkuruna ahlikum yawm al-qiyamah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma fi thalathi mawatina fala yadhkuru ahadun ahada hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu am yathqulu wa indal kutubi hatta yuqala ha umqra'u kitabiyah hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu afi yamini am fi shimali aw min wara'i dhahri wa inda as-sirati idha wada'a baina dhahrai jahannama hafatahu kalalibu kathiratun wa hasak kathirun yahbisullahu biha man sya'a min khalqihi hatta ya'lama ayanju amla. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku mengingati neraka lalu aku menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah yang berlaku wahai Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku mengingati neraka dan aku menangis. Adakah engkau akan mengingati ahli keluargamu pada hari kiamat? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummuna Aisyah adalah 18 tahun. Maknanya ketika peristiwa ni berlaku, umur ni bawah daripada 18. Disebabkan sentuhan tarbiyah luar biasa daripada seorang suami yang selalu ceritakan berkaitan dengan akhirat, menyebabkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia jadi orang yang sangat-sangat terkesan apabila cakap benda-benda berkaitan akhirat. Maknanya cerita pasal syurga, neraka, apa-apa benda berkaitan dengan akhirat ni, hati dia mudah terkesan. Sehingga satu hari dia duduk saja-saja, dia teringat macam mana neraka dan sebagainya, dia risau bagaimana dia nak lalui neraka tu, dia pun menangis disebabkan teringat tentang api neraka. Di sini saya nak buat poin nombor satu daripada hadis ni. Walaupun yang pertama, peranan seorang suami nak membentuk dalam keluarga, terutama tarbiyah kepada isterinya, sehingga isteri dia jadi orang yang sama dengan dia seiring dengan akhirat. Maknanya jangan kita ni mai kuliah, mai ceramah, jadi orang bagus, jadi orang yang bawa ada kitab dan sebagainya, tetapi kita dalam masa yang sama abaikan ahli keluarga. Keluarga ni tak tahu apa, bab agama tak tahu, bab semayang tak tahu, jamak qasar datang apa tak tahu, semayang bangkit tengah malam tahajud pun dia tak tahu istilah. Banyak benda dia tak tahu bab agama, sebab kita tak pernah dedah agama ni kita seorang dia. Apa yang kita risau, sejurus selepas kita meninggal dunia, jenazah kita keluar daripada rumah, demikianlah keluar semangat agama di kalangan anak-anak, tak ada dah. Maknanya kita keluar, habis dah. Suasana agama tu berkubur dengan kita sahaja. Kita tak mahu macam tu. Biar kita tak ada, tapi agama subur di rumah kita. Demikian Nabi SAW bina keluarga dia, sehingga isteri dia Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, orang yang dia duduk saja-saja teringat akhirat dia menangis.
Duk saya saja teringat akhirat time ni. Maka Nabi SAW tanya, sebab apa tiba-tiba menangis ni, ada apa? Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku ni wahai Rasulullah SAW teringat akhirat dan aku pun nangis. Fahal yadhkuruna ahlikum yawmal qiyamah. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tanya, wahai Rasulullah SAW, nanti ke akhirat nanti ada tak Rasulullah akan ingat kat family, maknanya isteri, anak, keluarga? Nabi ingat tak? Dia tanya Nabi ke dia tanya orang? Engkau lah. Dia tanya Nabi, ingat tak kat kami ni, ingat tak? Kok lah dengan harapan boleh tolong. Malah suami Nabi kot figure di akhirat esok ni. Dunia pun figure dah, akhirat ni orang penting. Yalah, orang milik umat, orang akan main minta-minta. Kok kami family ni ada ruang untuk menyelit dalam fikiran, teringat tak? Maka kata Nabi SAW, ya, orang akan teringat. Amma maksudnya ya, ada. Maknanya masa duduk dekat akhirat ni, dia main tau, dia main ingatan tu. Isteri aku apa cerita, anak aku apa cerita, mak menekah aku apa cerita. Dia main tau, kadang-kadang dia main lintasan tu, apalah jadi kat kakak, abang, keluarga aku jadi apa. Tapi fi thalathi mawatina fala yadhkuru ahadun ahadan. Ada 3 tempat, situasi yang siapa pun dia tak akan ingat kat siapa pun. Maknanya tak berani nak ingat siapa pun, diri dia ingat. Apa dia? Yang pertama, sehingga dia tahu timbangannya itu ringan ataupun berat. Timbangan yang dia nak buat baik tu, dia nak tahu timbangan dia tu ringan ke, timbangan dia tu berat. Maka dia tak berani nak ingat siapa. Ketika mana amal soleh ditimbangkan, maka ketika tu dia macam terlalu takut, terlalu fokus, tak tahu masa depan di akhirat tu sangat mencurigakan. Masa tu dia tak berani. Satu demi satu amalan akan ditimbangkan, maka dia rasa risau. Baik, saya berhenti dekat tuan-tuan dekat situ. Saya cerita beberapa makluman berkaitan dengan timbangan ni. Baik, timbangan ni tuan-tuan, berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, wujudnya timbangan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan kenakan timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiada seorang pun dirugi walaupun sedikit. Dan andai amalan itu hanya seberat biji sawi sekalipun, pasti ia akan mendatangkan, kami akan datangkannya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat penghisapan. Amal soleh kita ni tuan-tuan, cara timbangan tu dibuat tu ada beberapa pandangan. Kata Ibnu Mubarak daripada Salman Al-Farisi, katanya diletakkan timbangan itu pada hari kiamat. Besarnya timbangan tu adalah, andai sekiranya bumi dan langit ini diletakkan di satu timbangan dan di satu timbangan, maknanya nescaya cukup luas untuk kedua-duanya. Punya besar amalan manusia tu nak dihitung tu, kalau bumi dan langit serentak diletakkan di atas tu, masih ada ruang lagi dalam timbangan tu. Dan juga kata ulama, salah satu daripada tujuan yang paling besar sekali Allah Ta'ala buat timbangan itu adalah menzahirkan keadilan maksimum daripada Allah Ta'ala.
Sebab di dunia ni tuan-tuan, ada benda yang dinilai, ada benda yang tak dinilai. Di tempat kerja kita kadang-kadang pulun buat kerja untuk bos, untuk syarikat, untuk adalah apa-apa kilang kita dan sebagainya. Tetapi bukan semua kerja kita dinilai. Kadang-kala orang kawan-kawan dia dengki dengan kita, dia sailang kita, bahasa orang sekarang kan. Dia pangkah kita, dia cerita benda yang tak baik dekat bos, dia duduk di atas. Kita ni jadilah duduk kerja situlah lokasi dan posisi kita berpuluh tahun. Kebaikan itu tidak dinilai. Mungkin dinilai, tetapi bukan cara yang betulnya. Mungkin kawan tu buat kerja tak tahu mana pun, tapi dia punya cara dia cerita dekat bos, cara dia bawa idea orang lain, tapi dia olah sikit, dia bagi kat bos. Bos nampak macam bagus, akhirnya bos pilih dia. Padahal semua orang di tempat kerja tahu dia ni adalah manusia yang tak guna sedik. Kerja lena, kerja duk mampu ke darah si kandang, lagi balik main, kena badai, lagi turun main. Macam tu lah. Kita kenal dia, tapi dia dapat anugerah macam-macam. Sebab dunia ni adalah dunia yang tidak adil. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Nanti ke akhirat, aku timbang ni filter paling kecil sekali. Hanya dengan habaq jahat kecil ke, jahat besar ke, semua aku akan paparkan secara jelas, dan timbangan tu seadilnya. Dan level timbangan tu dibuat tu macam mana? Wa kafa bina hasibin. Cukup aku, kata Allah, menjadi saksi atas apa yang hamba buat. Ada benda-benda yang kata ulama, zikir yang dibuat secara qalbi, maknanya kita zikir, tapi zikir tu di dalam hati, bukan dizahirkan di hati, di mulut. Zikir itu disebut sebagai zikir khafi. Nanti apabila dibintangkan amalan, ada beberapa amalan yang tak masuk dalam list, maka Allah kata, wahai malaikat, tambah lagi amalan dia, sebab dia ada buat zikir-zikir dalam diam dan dalam siapa pun tak tahu, dia ikhlas kerana aku, tambah amalan tu untuk dia. Maknanya tak ada orang yang akan dizalimi esok di akhirat. Cuma tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat gambaran timbangan tu adalah satu alat yang akan dibawa kepada semua makhluk manusia pada hari kiamat. Kemudian dia akan guna untuk menimbang dengan sangat teliti. Walau kecil mana pun amalan baik tu akan ditimbang, walau jahat mana pun amalan jahat tu, kecil mana pun akan ditimbang. Walaupun sekadar balas pen di pejabat. Kau besar tu. Bukan balas duit, balas pen. Bukan nak balas, memang balas, terambil tak apa, esok bagi balik. Ni saja balas gitu. Saat-saat ambil satu, dia sambung belajar buat diploma, dia sambung belajar buat ijazah, dia sambung belajar buat master PhD. Assignment dia pergi print di tempat pejabat dia. Tu nama dia hantu ayak. Sebab dia nak seal kertas kat rumah dia, dia print. Kawasan tu bilik photostat. Bilik photostat tu bukan rantau sangat pun, bilik duduk belakang, siapa nak pergi photostat gitu ya. Dia pun tahu lah kerja lama situ, time ni tak ada orang, time ni tak ada orang, time ni tak ada orang. Dia bawa laptop dia duduk situ, printer tu pula jenis boleh detect apa nama bluetooth apa orang, wifi. Dia bubuh itu, dia print 10 muka surat, lagi 15, lagi petang print lagi 20 muka surat gitu kan. Siap ambil ijazah, ambil master, ambil PhD, pakai kertas bukan milik dia. Dosa lah buat gitu. Bos tahu tak? Tuan-tuan tahu salah ke tak salah ni macam ni. Kita pergi print kat situ tu, boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh ni kita kena tanya kita. Masa hang print macam ni, hang berani tak print depan orang ramai? Masa tu ada function, bos ada semua datang tu lah, hang bawa laptop lah, hang print. Bos hang marah tak? Dia marah Ustaz. Bos dia tanya, hang buat laptop buat apa kerja tang ni? Print apa? Dah saya sama belajar master, saya print tang ni. Bos hang marah Ustaz. Bos mau marah. Kalau bos marah, maksudnya hang buat tu secara sembunyi, hang tak mau orang tahu. Kalau hang tak mau orang tahu, kita boleh cakap terus pada hadis Nabi SAW, mal ithm, dosa tu apa? Ma halka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Hang tak mau benda yang meresahkan jiwa hang bila hang buat. Dan yang kedua, apabila hang apabila hang buat benda tu, hang tak mau orang tahu.
Maksudnya benda tu nak buat secara tersembunyi. Kalau hang suka buat macam tu, maksudnya benda tu salah. Macam sekarang kan kes apa? Kes Bella tu kan, kena bunuh tu kan, suspek utama ditangkap lah. Kita pun tak kata dia buat lagi. Cuma apabila orang pi interview dekat kawah hak cuci kereta tu, dia kata dia selalu main cuci kereta kat kedai aku. Dia dulu kerja sini kak. Biasa dia main, dia lepak kami sejam dua, dia sembang-sembang bawa dia balik. Tapi hari tu aku pelik sebab dia main dalam darah tu ada dashboard dia, ada kesan-kesan darah, ada pasiak dalam kereta dia dan selut. Aku vacuum, tapi dia kata banyak benda yang dia kata dia nak buat sendiri. Dia lap sendiri yang tu, yang benda interior ni dia buat. Kami pelik sebab kereta dia ni jarang vacuum, sebab dia jenis orang jenis jaga kereta. Kereta ni jarang ada pasiak. Memang pelik kalau ada pasiak ni, debu pun payah jumpa. Dia memang orang jenis jaga kereta. Dia biasa kalau main ni cuci luar ya. Luar ya. Dalam maksudnya dia puas, dia buat sendiri. Tapi hari tu kami pelik dan kami tengok dia macam resah dan gelisah. Ada sesuatu macam tak kena dengan dia. Dia macam nak gelabah-gelabah muka macam itu. Manusia ni macam tu lah. Siapa saja pun, bila ada buat sesuatu benda yang kurang memuaskan, dia rasa macam gelisah di hati dia. Balik kita pada perbincangan mizan kita, timbangan kita ni, maknanya kalau kita buat macam tadi tu, benda tu salah, maka benda tu tak berani buat depan orang. Kalau bos tahu, bos marah, maka kita tak boleh buat benda tu. Melainkan kita minta izin, bos hari ni saya nak print, nak ambil lah RM20 saya bagi kat pejabat, RM10 sama je, lebih kurang duit saya nak print kat luar dengan sini, tak apalah sebab saya lambat dah hari ni, boleh tak saya print? Bos kata tak apa, hari ni yang print dah terlambat dah, bukan buat selalu pun, aku izinkan hari ni. Okey, tak ada masalah. Tapi bos kata tak apalah, bagi duit kat kerani tu, nak pergi print lah, kali ni je, lain kali jangan buat. Itu dengan kebenaran. Benda tu kalau salah akan ditulis nanti, akan ditimbang esok. Walaupun satu A4 paper kita ambil daripada tempat kerja kita, bukan barang kita, bukan milik kita, bukan hak kita, pasti akan dipersoal nanti di akhirat. Alat ini ada dua bahagian. Satu bahagian letak amal baik dan satu bahagian lagi untuk meletakkan amal buruk. Mana bahagian yang lebih berat, maka itulah akan menentukan nasib seseorang tersebut. Inilah akidah pegangan jumhur atau majoriti ulama Ahlussunnah wal Jamaah sejak zaman dahulu dan para sahabat. Maknanya dia bawa main benda tu, baik jahat letak, tengok timbangan tu macam mana. Timbangan macam mana? Hakikat timbangan yang betul-betul tak tahulah. Itu Allah je mengetahui. Ini pandangan-pandangan para alim ulama berdasarkan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga majoriti ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahawa benda yang akan diletakkan di timbangan tu bukan amal, tetapi catatan amal. Bukan semayang tu letak di situ, bukan puasa letak di situ, tapi dia dalam bentuk catatan. Semayang, puasa, dia setiap amalan tu dalam catatan tu dia ada dia punya timbangan berat dia tu akan diletak di situ. Hal ini kerana amal perbuatan solat dan lain-lain bukan benda-benda yang boleh ditimbang. Antara tokoh sahabat yang berpendapat demikian termasuk Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Imam Qurtubi, inilah pendapat yang benar dan didukung oleh hadis-hadis. Hadis tentang ini banyak, salah satu daripadanya adalah hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang mencerita tentang lembaran berisi kalimah tauhid mengalahkan semua catatan keburukan seseorang. Itu pandangan yang jumhur atau majoriti di kalangan para ulama-ulama, termasuknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tapi tuan-tuan, ketika masa tu kan dibawa mai pada seseorang tu, jadi amalan tu akan diletakkan. Masa letak tu orang jadi takut tau. Alamak, macam mana ni, jahat banyak ke, baik banyak ke. Dia punya fokus kat situ tu, dia minta ingat dah keluarga, isteri, anak, mak menekan siapa, kira aku mau selamat, aku tantu je dia fikir. Tu maksud Nabi SAW, orang tak akan ingat family masa yang pertama. Tetapi tuan-tuan, di dalam timbangan tadi tu, dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut ada benda yang dia boleh menyebabkan timbang tu jadi cepat berat. Timbang tu dia boleh jadi cepat berat. Benda baik tu dia macam kita letak batu tambahan berat, dia boleh turun ke tu.
Ada ke Ustaz? Ada. Hadis Nabi SAW menyebut, kata Imam Abu Daud dan Tirmizi daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya, ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan, yang boleh menyebabkan timbangan tu jadi berat sangat benda baik ni, kecuali lebih banyak daripada husnul khuluq, perangai yang baik, akhlak yang baik. Maknanya kita semayang, kita puasa, kita buat baik, itu semua pahala dah. Ada satu benda yang boleh cepat benda berat tu apa dia? Akhlak yang baik. Akhlak tu apa? Hubungan dengan manusia, cakap dengan orang, perangai dengan orang, muamalat dengan orang, cara berbicara, cara mengawal emosi ketika marah, cara seronok lebih-lebih sangat, semua benda tu. Atau muamalat lah, hutang orang bayar balik, jangan buat bodoh, buat tak kerti gitu je. Perangai kita tu akan menyebabkan akhlak yang penimbang yang sangat banyak dan berat. Jadi hari ni kita duk main kuliah, main ceramah ni, kadang-kadang Allah ujilah kita juga. Kadang-kadang tuan-tuan, bukan semua benda kita jadi seronok ya. Kadang-kadang Allah uji kita. Saya baru ni pergi khutbah. Khutbah. Saya asalnya khutbah tu di tempat lain. Saya nak pergi ke satu masjid A ni lah, masjid A. Masjid A ni bukan tempat khutbah saya. Tapi benda tu tak diketahui oleh orang, saya yang tahu. Maknanya abang rela kat luar tu dia tak tahu tu bukan khutbah saya. Abang rela tahu kata khatib akan masuk lah. Saya sampai kat masjid tu nak masuk. Abang rela tu dia berdiri kat depan tengah-tengah jalan, dia tak bagi saya masuk. Saya berdiri lama. Masa saya main tu, dia duduk tepi. Dia kata tak apalah, mungkin dia duduk ingat jemaah biasa nak masuk. Saya nak abang saya khatib dan imam. Saya berhenti. Dia berhenti, dia tak main depan, dia duduk situ. Dia duduk buat keras situ. Saya buka tingkap, dia kata penuh, tak boleh masuk. Saya kata saya khatib hari ni, imam ke khatib ke apa semua, belakang, tak boleh masuk sini, dia kata. Saya kata bebai betul dia ni. Dia tak boleh masuk. Tunggu tengah jalan, kereta nak jalan tak boleh, kereta belakang nak bergerak tak boleh. Jadi orang duk horn, pen. Dia rela putih dia serabut dah. Dia angkat lah kon tu, dia angkat lah. Saya pun masuk sampai ke belakang tu. Dia kadang-kadang Allah hantar lah ujian-ujian. Saya bak dia yang marah aku sebab apa, dia buat tak reti gitu. Lepas tu saya pergi ke lokasi kedua. Saya dah parking lah. Saya tanya, aku bukan khutbah sini. Keluar balik. Masa keluar dia jeling, dia insya tadi dia nak berapa masuk kan, sekarang keluar pula dia buat bara gitu. Tak apalah, tu nama dia akhlak yang baik, perangai dengan orang, apa-apa benda lah. Dia akhlak baik ni tuan-tuan, dia biasa-biasa macam ni dia tak ada apa. Dia bila kena satu situasi tu baru dia nak tengok akhlak tu baik ke tak baik. Kalau situasi biasa, semua orang baik, salam, cium tangan, baik-baik dengan ustaz, dia tak ada apa. Tapi dia main situasi tu, baru dia sebagai satu ujian nak tengok hang ni kemas terang mana, ceramah sakan sini sana kan. Main aku uji dengan abang rela sekali, tengok abang rela tak bagi masuk, hang nak bara ke, hang tak bara kat abang rela ni. Okey. Tu perangai yang baik boleh menyebabkan timbangan amal soleh yang banyak. Ada lagi tak ustaz yang boleh menyebabkan berat timbangan kami masa ditimbang amal soleh? Ada. Kata Nabi SAW, hadis yang terakhir dalam kitab Bukhari, kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi. Dua kalimah yang berat pada timbangan, yang ringan pada lidah, yang berat pada timbangan, yang sangat disukai oleh Allah Ar-Rahman. Dua kalimah yang sangat berat di timbangan dan sangat disukai oleh Ar-Rahman, dan sangat ringan di lidah untuk sebutan. Zikir dia adalah subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi. Dua amalan ni
adalah amalan yang boleh menyebabkan timbangan amal soleh seseorang tu dia jadi cepat berat. Cepat berat. Ada lagi tak Ustaz? Ada 3 amalan yang boleh menyebabkan berat timbangan. Yang ketiga apa dia? Amalan bersedekah yang dikeluarkan oleh seseorang bersumberkan daripada sumber yang halal. Walau kecil mana pun, maka Allah akan besarkan sehingga menjadi pemberat timbangan amalan di akhirat. Kalau hadis riwayat Bukhari menyebut, man tasaddaqa bi'adlin tamratin min kasbi tayyibin wala yaqbalu Allahu illa tayyib wa inna Allaha yataqabbaluha biyamini thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal. Siapa yang sedekah dengan harta yang baik dan Allah hanya menerima amalan daripada yang baik sahaja, maka Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya, lalu Allah akan jaganya seperti mana ia seorang kamu menjaga haiwan ternaknya, lalu mengembangkannya sehingga menjadi sebesar gunung. Orang tu dia derma tu macam besar kurma je, kecil je. Dia derma tu daripada rezeki dia yang halal dan ikhlas kerana Allah. Allah besar, dia jadi enlarge, pahala tu lama-lama jadi besar sampai dia jadi macam besar gunung Uhud. Kemudian di akhir esok ditimbang dengan kebaikan. Bila dia besar, apa faedah dia besar? Bila dia besar maknanya timbang tu berat. Sebab tu dia jadi besar, dia jadi berat. Bila timbang jadi berat. Mana 3 benda? Satu sedekah, satu perangai yang baik, dan satu lagi adalah berkaitan dengan zikir subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Itu 3 benda ni kalau boleh kita jangan tinggal buat tiap-tiap hari. Bersedekah sikit banyak tak kira. Tuan-tuan jumpa tabung masjid, ada tabung kuliah, ada tabung anak yatim, tabung mana duk ada, semua kita tabung tu. Nombor 2, perangai kita jaga bagi elok. Terutama kita hak mai sembahyang berjemaah yang melazimi kuliah ni, kita jadikan akhlak dan perangai kita tu sebagai yang baiklah. Jiran-jiran ni selesa dengan kita. Macam tu. Perangai baik maknanya jiran tu dia selesa dengan kita. Jangan sampai, bukan kata jiran rumah, jiran pejabat kita hak duduk sebelah pun dia jadi tak selesa dengan kita. Sebab kita ni jenis bebai lah, jenis susah lah. Kadang-kadang kawan-kawan duduk tepi meja ni nak minta pinjam pen pun tak boleh. Oh, yang jangan ambil pen aku semua, barah aku tu. Susah jiran kawan aku tu. Jadi kita jadi perangai yang baik, akhlak yang baik. Jadi lebih banyak harta yang kita ada, barangan yang kita ada, lebih lama lah hisap tu. Melainkan kebanyakan harta-harta tu digunakan untuk kebaikan, maka cepatlah hisap dia. Siapa yang dirumitkan hisap dia, maka tunggulah azab akan tunggu kat dia. Jadi proses hisap ni, timbang amal ni, nak cek amal baik buruk ni, dia macam kita bawa barang ke airport lah. Kalau kita ada 5 beg, kita balik pada Bangkok ke, Bangkok tak, balik pada Langkawi ke, beg banyak, ataupun luar negara, maka beg kita tu katalah mereka nak cek jadi lama, satu-satu beg tu nak buka, cek gitu. Tapi kita lalu di airport tu ada tak banyak hand carry, satu je beg pun kecil gitu ya, simple ya, ada baju 2 helai dalam tu dia nak buka cek lama, tak lama dia buka set je, cek jalan gitu ya. Tapi kalau barang kita banyak, dia cek lama. Akhirat sama juga. Kalau harta benda barang yang kita ada tu terlalu banyak dan dalam masa yang sama kita jarang gunakan untuk kebaikan, maka dia jadi panjang. Tapi kaya, duit banyak, harta macam-macam, tapi dia tak pernah lokek untuk derma, infak fi sabilillah, buat kebaikan dan sebagainya,
Maka orang-orang macam ni cepatlah hisap dia. Oh, duit ni pergi mana? Okey, korang hisap gitu. Dia surau Syakirin yang baru tu, masa sepanjang pembinaan tu, ada satu manusia, tuan-tuan, setakatlah dia dah bank in 3 kali 50,000 sekali dia bank in. Lepas tu dia telefon, Ustaz macam mana, okey ke, cukup lah? Saya kata ada nak bagi, boleh ya, bagi lagi 50. Dia bagi lagi 50. Dia tak apalah Ustaz, dia duit banyak. Ada orang kata dia duit banyak, dia tak apalah Ustaz. Ada orang, tuan-tuan, dia bank in juga, seorang lagi, dia lebih kurang macam kita ya. Tak ada lah datuk bisnes macam-macam. Apa dia buat? Duit dia 50,000. Sebab harta faraid bapak dia semua dia bagi infak fi sabilillah. Kemai oh. Kita kalau ada duit banyak-banyak tu, kita sembang sekarang boleh ya. Saya ada duit banyak, saya di derma Ustaz. Oh, tu nama dia sembang. Kena duit 50k, goyang kau. Derma lah masjid sikit, beli tom yam ke apa kat masjid tu, lepas tu orang jangan sebut dalam nama aku, dia tibelah terus gitu ya. Tu pangai ya. Jadi derma jangan tunggu kaya, miskin pun tak apa, derma lah. Dan kedua kata Nabi SAW, dan yang kedua, ketika diberikan buku catatan amalan sehingga diserukan, ambil dan bacalah buku kamu, maka sehingga dia tahu sama ada buku catatan itu di sebelah kanan atau kiri atau belakang. Saat yang kedua, yang orang takut sangat, yang tak ingat family tu, ketika buku catatan amal. Buku catatan amal ni dapat masa bila? Buku catatan amal akan dapat masa di padang mahsyar. Di padang mahsyar tu dia akan turun. Buku tu dia akan cari, macam dia ada GPS kat badan dia, dia akan pergi cari. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku bila tengok salji turun macam tu kan, aku teringat bagaimana buku catatan amal akan turun dan dia akan cari pelaku dia sendiri. Tapi dia akan main tu tak tahu lah. Kok depan dengan elok, okey. Ada hak main, hak hempap di muka, main kok belakang, main kok kanan, main kok kiri. Kalau main kok kiri, maknanya bungkus ya, ikat tepi ya. Main dalam keadaan dibaling, teruk juga. Tapi dia main tangan elok ah. Masa duk tunggu tu, tengok dia ni kedebam kena tengah belakang, tengok dia ni kena hempap di muka, tengok dia ni dapat elok. Lama aku macam ni, 60 tahun aku buat ujian, 70 tahun aku buat ujian, hari ni result nak dapat dah. Result pula dapat tu jadi macam orang lempak tu. Lama macam ni. Masa tu tak ingat family tak lantak isteri ke anak, tak ingat siapa, teringat akhirat, teringat dia sendiri ya. Dan yang ketiga adalah semasa lintas titian sirat, yang dibentangkan di atas titian itu adalah neraka jahanam. Di kiri kanan ada besi yang bengkok, di bahagian atas pangkal dan duri-duri yang akan menyambar siapa sahaja yang Allah Ta'ala kendaki daripada kalangan makhluk ciptaannya, sehinggalah dia tahu sama ada dia selamat ataupun tidak. Jadi masa jalan titian sirat tu ada kalalib. Kalalib ni dia macam cakok-cakok, dia akan tarik orang masuk bawah api neraka. Masa tu punya risau dan takut ni tak ada yang teringat siapa lah untuk nak selamat. Ada 3 tempat lah. Satu, mizan. Tempat yang kedua adalah melintas titian sirat. Dan tempat yang ketiga adalah ketika mana buku catatan amal diberikan. Dalam hadis ini, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha teringatkan keadaan neraka dan ancamannya, sehingga membuatkan beliau menangis kerana takut kepadanya. Kemudian beliau bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya satu soalan penting keadaan manusia pada hari kiamat, iaitu sama ahli keluarga akan teringat ahli keluarga yang lain masa saat yang genting itu. Nabi SAW memaklumkan bahawa ada 3 keadaan yang manusia tidak akan mempedulikan hal orang lain, sungguh pun ahli keluarga, iaitu semasa timbangan amalan, buku catatan dikeluarkan, dan semasa meniti titian sirat. Pada waktu itu masing-masing hanya fikir keadaan diri masing-masing, sama ada selamat ataupun tidak. Semasa amalan ditimbang,
semua amalan sama ada baik dan jahat diletak di atas dua timbangan. Sekiranya baik, maka sebagaimana dimaksudkan dalam hadis, maka dia akan selamat. Sekiranya tidak, dia akan dihumban ke dalam api neraka. Tak ada siapa kecuali dalam hal ini termasuk para nabi dan rasul. Kemudian bila buku catatan amal dibahagikan kepada manusia yang hadir dalam perhimpunan mahsyar, akan ada satu suara yang menyuruh membaca amalan. Lalu buku itu akan diberikan. 3 cara buku itu diberi, iaitu sama ada dari arah kanan yang menandakan si penerima akan berbahagia, ataupun dari arah kiri atau arah belakang yang menandakan si penerima akan beroleh kecelakaan. Seterusnya, ketika titian sirat yang lebih halus daripada rambut dan lebih hitam daripada neraka dibentangkan di atas neraka Jahannam, titian sirat itu akan bercahaya berdasarkan amalan seorang hamba dan berdasarkan rahmat Allah SWT. Antara amalan yang membantu seseorang mendapat cahaya melintas titian sirat adalah bersedekah, sentiasa ke masjid untuk solat berjemaah, terutama pada waktu subuh dan waktu malam serta awal waktu. Ada ketika melintas titian sirat, titian tu dia akan bercahaya, glowing, sebab dia gelap, diletakkan di atas lokasi yang gelap, maka dia akan glow ni, dia ikut amalan seseorang. Kalau orang tu kuat jaga sembahyang berjemaah, maka insya-Allah dia akan bercahaya. Kalau di dunia ni dia tak ambil tahu langsung tentang sembahyang, ibadat dan sebagainya, maka ketika tu dia akan susah. Kita sambung lepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
وسيلة له وبعث مقاما محمودا رضيت بالله ربا بمحمد نبيا بالإسلام دينا. Baik, dan satu lagi amalan yang boleh menyelamatkan kita selain daripada sembahyang, melazimi sembahyang berjemaah, satu lagi amalan yang boleh selamat adalah melakukan korban. Jadi binatang-binatang yang kita buat korban tadi tu, dia akan datang balik dengan kulit dia, dengan tanduk dia, membantu orang yang buat korban tadi tu untuk memudahkan lintas titian sirat. Jadi kita boleh mula-mula lah ambil berat dan ambil sebagai satu peranan yang besar untuk sama-sama buat korban. Okey, pengajaran daripada hadis ada 3. Ahli keluarga tidak akan mempedulikan orang lain pada saat genting sama ada mereka selamat ataupun tidak selamat daripada bakaran api neraka. Maknanya kita kena jaga diri kita sendirilah, buat persiapan sendiri. Tak apalah ustaz, saya meninggal nanti orang buat tahlil doa kat saya. Bolehlah orang buat tahlil 1-2 hari orang ingat 3-4 hari orang ingat larat hari nak buat tahlil kat hang 400 hari dah mati. Menerak kau. Kalau anak ingat lah, kalau anak ingat dia buat, kalau isteri ingat dia buat. Kalau isteri dah menikah lain tak ada kerja dah. Kalau anak pun tak ketahuan, anak ingat tahu lah, kita duduk hospital buat anak tak layan tau. Mak kata ni pergi bagi kat ayah hang nasi makan tengah hari, ayah duduk hospital. Dia kata mak pergi lah, orang banyak kerja dah main game. Dunia pun tak ingat lah, tambah akhirat. Moga-moga Allah bagi anak yang soleh. Jadi apa pun kita kena buat persiapan untuk diri kita sendiri, terutama bab berkaitan dengan akhirat. Anak doa, alhamdulillah sebagai tambahan. Kalau anak tak doa pun dia terlupa kat kita, ada bahagian doa yang kita boleh buat untuk bantu diri kita sendiri. Yang kedua, titian sirat memerlukan cahaya daripada amalan kita untuk melintasinya. Dan 3 keadaan hamba yang paling genting bagaikan telur di hujung tanduk, iaitu semasa di mizan, semasa amalan diserahkan, dan ketika melintas dan melalui titian sirat. Disebabkan inilah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menangis, sebab dia tak tahu dia boleh lepas ke tak. Sehebat-hebat Aisyah pun dia risau, apatah lagi kita perlu lebih banyak menangis dan risaukan tentang masa depan akhirat kita. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat daripada kuliah hari ini adalah, marilah sama-sama kita memperbanyakkan amal soleh kita di dunia ini. Tumpang Allah bagi sihat dan Allah bagi usia kita yang panjang. Semoga dengan kebaikan yang kita buat ni, dia akan selamatkan kita nanti di akhirat, insya-Allah. Nanti kita akan tengok dalam siri akan datang titian sirat dan sifatnya. Titian sirat ni dia panjang sikit hadis dia. Dia cerita macam mana orang nak jalan, apa benda boleh bantu, apa benda boleh susah, macam mana huraian lanjut, panjang dia besar mana, susah dia macam mana, semua-semualah berkaitan dengan titian sirat. Kita jumpa dalam siri akan datang nanti, insya-Allah. Kitab kita pun masuk hadis ke 48, 49, hadis terakhir hadis yang ke 48, sekarang 44. Lebih kurang 4 hadis je kita boleh tamatkan kitab kita nanti, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala rasulih ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.